العالمين حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله على ما أولانا من نعم وعلى ما أمهلنا على مخالفاتنا لحضرته. له الحمد والمنة. أرسل النبي محمد، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ورضي الله عن الصحابة والقرابة والتابعين الذين اتبعوا النبي الأمي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وسلم وعاطنا الخير وادفع عنا الشر ونجنا واشفنا يا رب العالمين. اللهم بارك يا مولانا في هذا المصلى، مصلى النور، وزد نوره وسروره وحبوره وجماعته يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نتوسل إليك بحبيبك المصطفى أن تبارك في جمعيتنا وجماعتنا، تبارك لنا ولهم في الأخلاق والأرزاق والزرع والضرع والأنفس والثمرات والذرية والأولاد والأعمار، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa, Tuan Zul, Sazul, Tuan Haji Wahid, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dilupakan juga muslimat di belakang, Tuan Haji ni daripada Kota Warisan, Ustaz Muhannad daripada Mesir. Masya-Allah. Mudah-mudahan majlis kita diberkati oleh Allah insya-Allah malam ini. Kita malam ini malam mulia 3 Rabiul Awal. Malam mulia, malam dalam bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, dalam tempat yang mulia, rumah Allah, bertemu dengan orang mulia, orang fasa 3, untuk ceritakan pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami sudah mengajar sini ayuhal walad, sini tasawuf, sini tafsir, semua berhenti. Cerita Nabi Muhammad saja bulan Rabiul Awal sebagai satu tanda penghormatan, tanda adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Sayyidina Nabi beritahu, man fariha bina farihna bih. Barang siapa gembira dengan Sayyidina Nabi, barang siapa dia ambil peduli kehadiran Rabiul Awal, Allah akan menggembirakan hatinya dunia dan akhirat. Akan hidupkan hati dia semasa orang semua dah sudah lalai leka daripada syariat, dia akan disegarkan dengan apa? Barakah dia cinta sayang hormat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidna Rasulullah 571, belum lagi dalam alam ini, masih lagi dalam kandungan, baru nak keluar. Dunia berlaku banyak peristiwa menunjukkan akan berlaku satu peristiwa yang luar biasa, kelahiran manusia agung yang luar biasa, yang akan ada efek dan kesan dalam seluruh alam sehingga hari ini. Saya baru balik Makkah, Madinah ni, kita pandang Masya Allah, dalam cerita 3 orang, Sayyidina Rasulullah, Siti Khadijah, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Abu Bakar, kemegahan, keindahan, keluasan, keramaian, kesan dan efek kewujudan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh alam sudah. Dan Sayyidina Nabi katakan, dah bagi tahu, telah bersabda, tak akan dunia habis melainkan Islam ni masuk semua rumah dan semua negara. Tengok sebelah kiri anda Burkina Faso, sebelah kiri Florida, depan anda Hong Kong, la ilaha illallah.
bahasa berlainan, warna berlainan, budaya yang berlainan, tapi agama satu, Allah satu, Tuhan mereka satu, Rasul mereka satu. Masya Allah. Bila imam waladdallin, gegar Makkah, seluruh alam, semua bahasa, semua apa? Suara, walaupun berlainan bangsa, budaya, warna kulit, tempat tinggal, tempat hidup, tapi semua, siapa satukan semua? Nabi Muhammad SAW. Inilah firman Allah dalam surah Al-Imran 102. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da' fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ingatlah nikmat yang besar yang saya bagi kamu wahai umat Muhammad. Apa nikmat yang besar? Saya dah hantar seorang menyatukan antara kamu. Selepas kamu bergaduh pasal tali unta RM3, harganya 40 tahun bergaduh, bermakna tak waras langsung. Hidayah ini dibawa oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Umar, cerita yang terkenal, buat batun daripada kurma, dipanggil kurma agwa, melekat-lekat. Bila dia dalam padang pasir, panas, tengah hari, tengah panas, padang pasir dah sudah, dah lapar, dah dahaga, cari barang habis ya. Tak ada melainkan patung Tuhan yang dia buat, makan kepala dia, sekejap lagi makan kaki dia, akhirnya makan semua. Mana Tuhan? Dalam perut aku. Dia katakan, saya hina diri saya dulu bila Nabi Muhammad datang memuliakan akal manusia. Jadi Tuhan tak boleh satu benda yang tak ada kuasa. Tuhan tak boleh kita shift tadinya. Lepas tu katakan Tuhan, buat batu tinggi mana pun, lepas tu sujud kepada dia. Siapa buatnya? Kalau ada lalat, dia pun tak boleh halau. Macam mana dia boleh menguruskan alam? Itu kehadiran Nabi Muhammad SAW sebagai nur. Huwallazi arsala fil ummiyyin rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Itu apa? Untuk mendidik mereka, beri mereka berita alam yang bangsa-bangsa dulu, umat-umat dulu yang taat kepada nabinya berjaya, yang tak taat sudah ada yang dihujani batu, ada yang tenggelam itu rumah mereka, ditelan oleh bumi macam Qarun. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Qarun yang harta banyak tu, bumi terbuka, telan istananya dengan harta, dengan khadamnya, tak ada seorang pun. Sudah jadi apa hari ini? Tasik, satu kenyataan di Mesir, namanya Tasik Qarun. Orang putih datang pakai baju tenggelam untuk apa? Cari harta. Pasal dia tahu dalam sejarah, ini orang ni dia dulu harta banyak, tapi bahaya oleh kerana tempat dilaknati oleh Allah. Ada yang tenggelam tak keluar, dia mati dekat situ walaupun tak dalam sangat. Tasik. Tapi Tasik tu saya pergi ziarah, ada ombak. Mana ada ombak dekat Tasik? Selayan ada, besar tak ada ombak. Ini pasal Tuhan marah, kemarahan ke atas Qarun ini. Rasulullah SAW datang untuk memberitakan kepada kita, tu bangsa ini, umat ini sudah mentaati Allah. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia berkuasa menikmati selagi mana dia hidup dalam mentaati Allah. Dia boleh memiliki segala keindahan, kenikmatan yang Allah bagi, tidak marah, tidak hilang nikmat itu. Dan sebaliknya, Sayyidina Rasulullah SAW dengan kehadirannya tahun 571 dalam dunia, 14 tingkap istana
Iwan Kisra, istana besar. 14 dia punya, 14 tu apa? 14 kurun Islam memerintah dunia. Baru jatuh ni 1924 jatuhkan kerajaan Osmaniyah. Dari mana zaman Rasulullah ada orang bina namanya apa? Khalifah. Bermakna khalifah ini semua orang Islam rujuk kepadanya. Jatuh belum sampai 100 tahun, 99 tahun. Kita 2023. Tahun depan baru 100 tahun. 14 tingkap tinggi, dihiasi macam-macam material dia. Semua jatuh. Nak bagi tahu Islam akan merentah dunia ni 14 kurun sebelum peristiwaan akhir zaman. Orang Farsi beribadah kepada Abi. Abi 1000 tahun tak terpadam. Abi mereka dalam kuil tu, dia bila habis bagi bahan, tak boleh putus, tak boleh terpadam. Bila dengan malam kelahiran Nabi Muhammad, terbadamlah dia punya Abi Farsi. Masya Allah. Buhairatu Sawa, tak ada air. Bila lahir Nabi, air melembah. Sebab datanglah yang membawa nikmat kepada dunia. Sidna Nabi turun dari rahim ibunya, tak menangis tuan-tuan. Kita ni perlu kenal Nabi Muhammad. Kenalilah Nabi anda. Semua manusia dalam dunia ni lahir menangis, kecuali Nabi Muhammad, Nabi Isa. Ya? Sidna Rasulullah bukan mata tutup macam kita punya anak baru lahir, tengok mata tutup lama baru buka. Tak, buka mata dia, senyum, dan rangkak dekat lantai, tangan kiri sini, tangan kanan atas, menunjukkan inilah saya akan ada. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara macam ni nak memaklumkan dengan cara tak langsung, inilah yang akan membawa tauhid, dan maqamnya akan lain daripada nilai semua manusia. Sebab dialah yang akan memberi syafaat. Dialah yang akan memberi, mensatukan antara orang yang miskin dengan orang semua duduk saf. Datuk Tan Sri, tukang sapu, satu saf. Tak berlaku di mana-mana. Di mana-mana budaya bangsa umat. Tengok India, dia ada kasta. Ada orang dia katakan ni dicipta daripada tangan Tuhan. Itu dia kerja apa? Kerja tertentu yang pakai apa? Menulis, pembinaan dan sebagainya. Ada daripada kaki Tuhan. Manusia dia punya fikiran ya, bercipta daripada kaki Tuhan. Itu tukang sapu, ini buat kerja apa bawah-bawahnya. Ini dicipta daripada kepala dia. Itulah ada kasta, ada level. Dalam Islam, kullukum sawasiyah ka asnanul mush. Tahu mata dia punya sikat? Nabi Muhammad bagi tahu semua sama macam mata sikat itu. Tak boleh satu tinggi, satu rendah. Habislah luka, semua mesti sama. Inilah Rasulullah SAW mensatukan antara orang kaya di Makkah seperti Abu Sufyan dengan Bilal ibn Rabah, hamba abdi tak memiliki apa-apa. Sehingga bila tengok dia ada potensi untuk jadi Bilal, untuk dia kuat akidahnya, nak berjuang dakwah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nak menyelamatkan dia daripada disiksa oleh Uqbah bin Abi Ma'id. Dengan itu Umayyah bin Khalaf, dia beli dia dan bebaskannya. Masya Allah. Datang Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jaga wanita daripada dibunuh semasa kecil. Sebab wanita atau perempuan dianggap di orang Arab dipandang jauh. Bila dia sudah tua, bila dia sudah dewasa, dia akan buat maksiat macam ni, bunuh dia lagi awal daripada menyusahkan kita. La ilaha illallah. Anak dibunuh hidup-hidup tanam
oleh kerana anak ramai tapi pendapatan sedikit. Ini 2-3 orang ni, apalah, kita tanam hidup-hidup ni, nanti kita makanan cukup. La haula wala quwwata illa billah. Ini memanglah ada. Sehingga Tuhan sudah maklumkan dalam Al-Quran, wala taqtulu awladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dalam ayat lain, nahnu narzuquhum wa iyyahum. Maksudnya apa? Rezeki yang datang dari Allah untuk kamu dan untuk mereka. Jangan fikir rezeki yang turun untuk kamu saja. Kalau kamu bunuh dia, kamu punya rezeki terhad. Daripada Allah bagi makanan untuk 10 orang, dia bagi untuk 2 orang yang kamu nak hidup. Dua yang hidup tu, yang lain tu bunuh semua. Wala taqtulu auladakum. Jangan bunuh anak oleh kerana takut kefakiran. Jangan halau anak dari rumah. Biarlah dia duduk rumah. Dia belum ada rumah lagi. Dia isteri, anak, gaji kecil, nak sewa rumah KL, mati aku 2,200, 2,500, 3,000 kerja gaji berapa? Biarlah dia duduk berulang-ulang sampai dah sudah stabil ekonomi dia. Jangan takut kemiskinan bila anak duduk sama anda. Inilah Nabi Muhammad ajar. Nah, bawalah dia punya kerahmatan. Kita merahmati bukan hanya anak, binatang kita nak sembelih. Nabi ajar kita perlu asahkan pisau kita. Kita perlu bagi dia minum. Perlu asingkannya dari kandang, supaya yang lain tengok, habislah aku, inilah masir aku, tak lama lagi akan tersembelih macam ni. Tak, disunatkan kita asingkan kambing ke, lembu ke, kerbau ke, ayam ke daripada kawan-kawannya. Kenapa? Rahmah. Jangan bawa pisau masuk kandang kambing. Inilah dia, kamu semua akan lalu. Tak boleh. Oleh kerana walaupun kita pandang ini binatang, mana ada perasaan? Ada perasaan. Ada perasaan. Tengok kalau orang bulan kecil, kita dah lama tak ada dekat rumah, bila balik, lombat. La ilaha illallah. Ada perasaan. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaklumkan kepada kita, jangan nak mendirikan sunnah, jatuhkan yang fardu. Menjaga hati manusia amat mustahak. Kalau kita menyusahkan umat Islam, sama macam buat dosa besar. Runtuh Kaabah lebih teruk daripadanya membunuh saudara Islam. Seorang syekh atau ustaz duduk sebelah saya, mengajar dulu dekat sebelah UIA ni. Masyayikh semua, ulama, orang ustaz-ustaz hebat. Anak lalu dia minum berdiri. Saya tengok dia marah, bukan lain macam. Suara tinggi dengan syaitan. Ini apa hal ustaz? Dia minum berdiri. La ilaha illallah. Budak tu dah menangis. Jaga hati manusia ni wajib. Minum berdiri atau minum duduk, ini kesunat. Janggut ada, tu kita hormat. Tak ada, dia ada janggut tu. La ilaha illallah. Dia tak boleh dalam dia punya pegangan Wahabi, Salafi, kaum muslimin. Kalau tak ada ni, dia tak boleh jadi saksi dekat mahkamah, tak boleh jadi imam. Siapa cakap? Imam Syafi'i tak cakap macam ni. Imam Syafi'i cakap ini sunnah. Dan adalah bertikaian dia punya apa? Sunnah ke, sunnah wajib ke, sunnah muakkad ke, fardu ke. Sebenarnya semua Arab dulu ada janggut. Sayyidina Nabi katakan, tak apalah, teruskan. Bukan suruh buat perkara baru, teruskan, tapi jagalah misai sikit, tapi jangan janggut sampai sini. Ikat, bawa pegang dengan tangan macam ni. Yang lebih tu mesti potong. Dia katakan fatwa,
Arab Saudi. Bila potong, itu masuk neraka. Kalau kerja merapikan janggut dekat kedai gunting rambut, lebih baik kamu kerja dekat kedai yang belacuran. Masya Allah. Saya tak berani nak cakap ni, melainkan saya baca dia sendiri dalam kitab Ibn Baz, Abdul Aziz bin Baz. Mudah-mudahan Allah merahmati dan mengampunikannya. Tapi ini mensesatkan manusia ni. Orang tanya, saya ada dekat kedai gunting, orang datang nak cukur janggut. Oh, dosa besar. Lah, tak besar, dia kecil. Dia pun kadang-kadang dalam mengikut mazhab lain tak ada dosa pun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk memberi kita tahu ada yang paling penting selepas ni yang penting. Yang paling penting ni solat, siam, zakat, haji, itu yang wajib. Yang bawahnya sunnah muakkad. Lepas tu sunnah makruh. Kalau orang buat makruh, tak boleh marah sangat. Pasal makruh ini tak digalakkan buat, bukan ada dosa. Kita salat selepas asar, itu tak, itu makruh. Ada orang cakap haram, dosa besar. Mana ada dosa besar? Kita kalau ada sebab untuk salat selepas asar, sudah dalam Masjid Al-Haram, salatu ala al-mayit yarhamukumullah. Bila? Salat asar tu, selepas subuh tu, salat pula. Tak ada murka pula, tak ada azam turun, tak ada orang cakap ini dosa besar. Sebab inilah Islam kita yang Rasulullah terangkan bahawa perlu kita memberi nilai kepada semua benda supaya dia jangan menjadikan janggut sebagai ukuran iman seseorang. Jangan menjadi tinggal salat tapi dia orang dermawan. Itu tak. Jangan berkawan dengan dia. Dermawan apa? Tapi dia jaga salat, boleh jadi suami kepada anak kita. Orang tu dah kaya, kaya lah untuk dia lah. Dia akan menyusahkan anak kita besok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya nur la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seperti mana ada dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Tuhan maklumkan di sini Allah mengeluarkan kamu daripada gelap kepada cahaya. Tapi melalui apa? Melalui Rasulullah. Apa dalil? Dalam surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard, sampai akhir surah. Yahdillahu nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha. Bermakna Nabi Muhammad menjadi berantara yang akan mengeluarkan kita daripada kegelapan maksiat, kekotoran dosa, kepada cahaya dan kejernihan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah tengok dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana Rasulullah SAW sayang kepada kita dan memberi kita petua yang boleh membawa kita daripada A yang tak elok tu kepada B yang paling bagus. Sehingga Nabi maklumkan, dawu mardakum bis-sadaqah wa hassinu amwalakum biz-zakah. Kalau nak menghilangkan penyakit kronik anda, banyak sedekah dan memalah. Saya mengalami dalam dunia ini memalah. Masa zaman corona, ada satu orang, saya ni nak bawa ubat ni banyak ni, saya tak mahu beli. Saya sedekah semua duit ini bagi anda. Ambil. Dan saya harap dan yakin bahawa sedekah yang hilangkan penyakit bukan ubat itu. Itu yakin tinggi itu. Yakin tinggi. Kalau kita buat try
bersama anak, tapi yakin tak ada, matilah anak. Yakin mesti ada dulu, memalah sudah hilang. Daripada dia cek memalah ada corona, kalas. Beberapa hari cek tak ada. Ubat tak ada. Tapi betul yang Rasulullah ajar ada. Ini confirm ada. Seorang dekat Singapura, kanser. Saya dah sebut ni, sini. Habib Hassan Al-Attas. Bila jamaah ni ada suami bawa isteri dia, kesian. Khalas dah nak mati ni. Khalas dah tahap tinggi lah. Macam mana Tuan Habib kita usut, kita dah sudah ikhtiar habis. Kanser sebenarnya ada ubat. Ada ubat. Dia musuh ni gula dengan itu apa? Benda yang apa? Masam. Qalawi ya. Tetapi itu perubatan dunia yang tak mahu nak mu'tamadkan ubatnya. Biarlah ubat yang lain dalam pasaran ini yang Yahudi punya tu, itu berjalan. Dia katakan kita ambil bertuah Rasulullah. Kalau isteri anda sakit dan anda sudah cuba dah usahalah pun tak boleh, Rasulullah dah bagi tahu kalau nak hilangkan penyakit yang kronik itu yang tak boleh nak hilang tu, gila bersedekah. Bukan sedekah, gila sikitlah. Bermakna belanja banyak, 100,000 ke apa yang ada dalam anda miliki, dalam masa kini bagi. Datanglah rahmat Allah. Janganlah sedekah RM2 koyak dan saya tak laku sekarang. Sedekah bermakna bersungguh, macam yakin Allah akan mustajab doa kita bila kita buat. Memalah dia keluar daripada Masjid Ba'alawi dekat Jalan Bukit Timah di Singapura. Ada orang tu jual karibab. Orang tu ada gelang banyak mas. Dia tanggal, dia yakin seperti mana Auf bin Malik Al-Ashja'i, ibu bapanya yakin bahawa la hawla wa la quwata illa billah, boleh dia membebaskan dia daripada musuh. Mereka duduk tak ada duit nak pergi bayar. Dia punya tebus apa? Panggil apa? Tebuskan anaknya. Tebusan dia bayar. Musuh dah pegang dia. Rasulullah ajar la haula la quwata illa billah. Mereka duduk sepanjang malam. La haula wala quwwa illa billah. La haula wala quwwa illa billah. Tak lama anak datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Tak kenal nak suara anak ke? Ini anak ni, Auf ni. Ya ke? Kambing ni siapa punya? Itu saya tengok longgar dia punya rantai itu dengan mengawal nantuk tidur. Saya bangun lari, tengok ada kambing orang musuh. Ini berang. Saya bawa 50 ekor tu bagi ayah saya. Kesian duit ada. Memanglah halal sebab ini berang. Yakin mereka yang mendatangkan mustajab doa. Jadi Habib Hassan Al-Attas, Allah bagi sihat walafiat, manfaat umat Islam, pimpinan di Singapura ya. Semenjak bapaknya mereka ada masjid, besarkannya, buat itu syiar Islam dekat Singapura ya. Tiap tahun beberapa upacara yang menunjukkan Islam hebat di sana. Dan dia hubungan dia dengan orang tempatan, orang politik, orang menteri-menteri dengan Masya Allah, sehingga orang Islam sana boleh ada suara dengan cara hikmah. Dia keluarkan gelang-gelangnya, duit semua, tinggal sikit dah balik. Pergi cek doktor, Alhamdulillah, doktor pun balik. Apa sudah jadi? Semalam ada kanser, hari ini tak ada. Sebab kita yakin dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi ini satu benda mungkin kita kadang-kadang bercakap, tapi nak amalkan itu fikir 100 kali, 1001 kali. Ya ke? Betul ke? Boleh ke? Kalau uji tak jadi. Kalau yakin, insya-Allah. Banyaklah tuan-tuan. Banyak peristiwaan dalam hayat masyayikh-masyayikh, ulama-ulama, guru-guru kami
yang tawakkal ala Allah, yakin itu modal mereka. Sayyidina Rasulullah SAW juga bagi tahu, kalau anda mengenali salat subuh punya hebat dan salat isya punya efek dalam badan anda akan pergi salat berjamaah walaupun merangkak. Apa rahsia dalam tu? Orang tak dapat sabitkan hikmah ini. Orang Islam amalkan. So kita wajib bukan nak mencari hikmah baru amal. Tak. Islam namanya, Islam bermakna menyerah. Rasulullah cakap buat ini. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita salat subuh, salat zuhur, salat asar, berapa rakaat. Kita ikut walaupun tak tahu hikmah. Tapi zaman sudah beredar. Sampai satu zaman yang ada teknologi macam ini. Orang dia boleh test. Orang tidur daripada pukul 8 sampai pukul 8 pagi. Bila bangun, ai sakit disk. Ada apa? Oh, bonek. Ada pek anak pusing dah. Kamu dah tidur 12 jam. Tapi bangun dalam keadaan tak selesa, tak sihat. Orang lain jaga malam, ada bakal mulai lagi, ya, dah balik rumah malam lambat, ya, kerja kan. Lepas tu dah sebelum subuh dah bangun. Tapi tengok siang rajin, aktif. Masya Allah. Apa berbeza? Ini sudah salat subuh, ini tak salat subuh. Oh, salat subuh ada efek kan? Ya. Mereka kaji tengok, dia letak sini macam mana, buat 2 orang, ya. Nampak memalah ada dekat urat aktif bila salat subuh dan tak aktif bila tak salat subuh. Buncinya dekat belakang, tulang belakang kita ni, dia ada sebelah kiri kanan, dia ada uratnya ada 12 kiri 12 kanan. Ia sama dengan menghadap tulang rusuk tu yang depan, ya. Itu perempuan 23, lelaki 24. 12, perempuan 12, 11. Benda ni tak boleh berfungsi melainkan bangun sebelum subuh sekejap, ambil wuduk dan buat amalan itu, iaitu salat subuh. Jadi kalau tidur 2 jam pun tapi salat subuh, fresh, segar. Kalau tidur 12 jam tak salat subuh, tak jaga malam, lagi qiyamul lail, sinar muka. Tengok orang tidur 2-3 jam tapi ajib, dia ada tenaga, dia berseri wajahnya. Orang yang tidur lama lagi ngantuk, lagi susah. Apa hal? Sebab Sayyidina Nabi bagi tahu, kalau kamu tahu efek dan nilai salat subuh dan isya, kamu pergi walaupun merangkak. Sampai hari ini itu mereka dapat itu saja efeknya. Ada banyak lagi. Itu apa? Itulah hadiah daripada Nabi Muhammad SAW. Bila kita menyerah, ikut saja Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam memaklumkan, disunatkan kalau wudu, masukkan air dekat hidung. Selepas itu dengan tangan kanan, dengan tangan kiri istinsar namanya. Ini amalan ini boleh menghilangkan dia punya selsema, boleh menghilangkan dia punya orang dah masuk angin. Banyaklah penyakit influenza tu boleh hilang melalui itu. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia maklumkan kepada kita kurma dari pokok yang disayani oleh Allah, dan Allah ciptanya untuk Nabi Adam, dan ni kelebihannya. Ulama dah bagi tahu makan kurma sebiji satu hari menyelamatkan badan kita dan bagi antibiotik daripada penyakit-penyakit. Dan 40 hari makan kurma sahaja, tak ada benda lain, tak ada penyakit. Makan 40 hari makan daging sahaja, tak ada benda lain, segala penyakit dalam dunia datang. Itu sebab Rasulullah maklumkan kepada kita, jangan membunuh fullkan dia punya dan jangan terlalu mewah. Hari-hari daging, hari-hari laut yang kita fikir oleh kerana laut tu mahal, tu tak apa. Tapi tak berkhasiat. Wala tusrifu, kulu washrabu, wala, segala benda atas muka bumi tak boleh memudaratkan badan.
kambing, sedap. Tapi kalau banyak, jadi mudarat. Allah halalkan segala benda yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang halal untuk makan, dia tak boleh memudaratkan kita. Yang memudaratkan apa? Wa kulu washrabu, makan dan minum, wala tusrifu. Kita makan dan minum, tapi yang ketiga ni kita tak buat. Mubazir, berlebihan. Kalau kita tengok orang di Oman, sempadan Oman, Masya Allah, orang sana makan ka'ud. Ka'ud itu unta punya daging. Masya Allah, kita duduk hampir 10 hari. Suhad lah, Masya Allah, rasa segar, lain daripada badan basir saja. Tapi makan 3 kali. Dia ada, kita pun ikut, sebab kita dekat hotel. Ikut saja. Rasa segar. Bukan macam apa, tore, more, fore, itu apa, subuh ada dia punya minum bagi lain, tu sarapan bagi lain, itu minum bagi lain. Makan tengah hari, minum petang, itu lain. Itu makan malam, lain. Minum malam, itulah bila makan 100 kali macam ni, itulah jadi masalah. Sebenarnya ada seorang doktor namanya Dr. Muafi, Masir punya, dia bagi cadangan. Sebenarnya kita kalau nak betul-betul nak masalah makan ni selesai, kita makan mengikut time salat. Sudah subuh, sarapan. Sudah zuhur, makan tengah hari. Macam itulah. Jadi 5 waktu. Jangan kita macam orang kita lah dekat sana, dia buat macam ni. Lapar sepanjang hari, lepas tu duduk tengah hari, habis makan kuat. Itulah yang menjadi sakit. Tengok, kalau ada kecil manis, makan banyak, dia naik. Dia susah nak turun. Tapi kalau makan sikit, lepas tu sikit, lepas tu sikit, dan ada jarak, dia tak naik. Walaupun makanan biasa. Tapi kalau makan serentak, yang lebih itu akan memudarat. Inilah yang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kulu washrabu wa la tusrifu. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قول معايا بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض mufsidin. Apa itu ifsad? Ifsad bermakna makanan yang halal sudah memudarat kepada kita oleh kerana kita gunakan secara salah. Sayur yang tak perlu api banyak, kita letak api banyak. Daging berempah berlebih sampai dah sudah hilang rasa daging tu. Ya? Kita, Sidna Nabi suka makan apa? Benda yang sihat. Dia suka makan kambing bakar, kambing bangan. Sedap tak? Itulah tak memudaratkan. Kalau yang tengok orang dekat padang pasir ini sihat 120 tahun, Masya Allah. Saya semalam tengok satu orang 101 tahun, cakap sama macam kita, doa, minta dia doa kita, dia qiyamul lail lagi, Insya Allah. Yang ni perempuan, umur dia 101. Yang anaknya 82 tahun. Anak dia tu khidmat kepada mak dia. Masya Allah. Dua-dua, Masya Allah, sihat walafiat. Kenapa? Jaga qiyamul lail, makanan, ikut makanan sunnah. Sidna Nabi dia suruh makan kurma, makan zaitun, makan tin. Tumukan tin dengan zaitun, banyak penyakit hilang daripada badan. Ambil tin, rendam dalam zaitun. Siapa tenaga pun dah hilang, dia mula kembali balik semula. Iaitu wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Kenapa wattin wazzaitun? Sebab kalau temukan dua-dua, lagi bawah daripada makan satu tin saja atau zaitun saja. Dan ulama sudah sabit bahawa ambil tin, rendam dalam zaitun, makan, insya-Allah anda hebat. Buat, jangan tak buat. Itu Seri semua suruh Kenapa? Malah mendatangkan
barakah. Rasulullah ajar, carilah dalam sunnah Nabi Muhammad, akan nampak dengan cara nyata. Dan orang katakan apa? Lagi bersulung terang bahawa Nabi sayang kita. Nabi bawa petua untuk kebahagiaan kita. Allah Subhanahu wa taala ini bila suruh kita, dawu mardakum bis sadaqah wa hassinu amwalakum biz zakat. Ini hadis Rasulullah. Kalau nak harta anda berkat, keluarkan zakat. Jangan sudah 1 tahun buat tahu saja, habislah. Tiba-tiba kereta rosak, keluarkan 10,000. Keluar 10,000 itu sebagai zakat. Lagi kereta lagi elok. Ya, Masya Allah. Kalau kita orang yang berduit, kalau keluar zakat akan menjaminkan duit yang tinggal berkat dan tidak ada kerosakan. Oleh kerana malaikat yang Allah ciptanya sebelah kiri kanan matahari berdoa, wahai Tuhan kami, berilah orang yang simpan kebinasaan dalam hartanya, dan orang yang belanja bagi dia ikhlif alaih warzuq kulla munfiqin khalafa. Dalam bahasa Arab, malaikat dua duduk sebelah matahari kiri kanan dan cakap, wahai Tuhan kami, Allahumma a'ti kulla mumsikin talafa wa kulla munfiqin khalafa. Siapa belanja, gantikan balik semula. Siapa simpan, bagi rosak hartanya. Dan hari kiamat, innal ladhina yaknizuna az-zahaba wal fidda wa la yunfiqunaha. Dia simpan harta, takut corona datang lagi. Sebenarnya bukan harta yang simpan yang boleh menyelamat, tak ada, Allah yang boleh menyelamat. Tuan-tuan, satu tanda besar kiamat yang akan berlaku, asap yang meliputi satu dunia. Tapi orang mukmin tak ada apa-apa, macam kena semua saja. Orang kafir mati dengan asap itu. Berbeza apa? Bukan bandai berubat, bukan ada duit, ada harta, boleh ada rumah tertutup. Tak ada. Iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yazkamul mu'min, bermakna asap yang besar ini yang meliputi dunia ini, orang mukmin tak ada apa-apa. Dia macam tersemua, dia tak kecil. Tetapi orang kafir ada kematian, mati. Oleh kerana asap itu menyusahkannya. Apa ukuran menyusahkan atau tak menyusahkan? Iman. Iman dengan apa? Iman billah wal yawmil akhir, la wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yawmil akhir wal qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaklumkan kepada kita satu sunnah kecil saja, tetapi sunnah ini membawa satu makna besar kepada umat Nabi Muhammad, yaitu silatul arham, ziarah rahim kita, saudara kita, sahabat, kerabat, jiran. Ada orang berjiran 8 tahun, 10 tahun tak tahu nama jirannya. Islam tak? Islam. Kenapa? Dia tak dengar Rasulullah SAW. Kalau nak murah rezeki, senang boleh dapat hidupan yang mewah, senang, dan umur kamu panjang, dan nama kamu harum. Buat apa? Selalu ziarah rahim, selalu buka rumah untuk mereka datang, selalu belanja mereka, beri makan, beri salam, bangun malam. Kata Rasulullah SAW, silatul arham tutilul a'mar. Man sarrahu an yunsa' lahu fi atharih wa yubarak lahu fi rizqih falyasil rahimu. Itu yang saya cakap Melayu tadi, ini Arabnya. Siapa nak namanya harum, tak ada kecelaan, tak ada tuduhan, tak ada dihina dalam dunia, berbaik dengan rahim,
silaturahim. Siapa nak murah rezeki, silaturahim. Buka rumah anda untuk orang masuk. Jangan itu open house baru orang masuk. Sebab dia open lah. Selalu sepanjang tahun off house lah. Kita buka rumah kita. Dah kenal saudara, bukan mencuri nak masuk. Ini saudara kita. Datanglah. Kita nak buat minum air, buat air sikit, air budi naga dia, air karkade. Itu yang apa? Sini panggil apa? Air bunga merah tu, bunga rus ya. Marilah kita minum sikit. Jadi amalan macam ini mengelakkan kepapaan, mengelakkan pendek umur, mengelakkan kita punya rezeki sempit, mengelakkan su'ul khatimah. Su'ul khatimah, mati dalam keadaan tak elok. Husnul khatimah, silaturahim. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, kalau kita bersedekah kepada rahim selalu, sadaqatus sirri tudfi'u ghadbatar rabbi wa tadfa'u maitatas su'. Sembunyikan karmish lu migni, karmish lu ta'alf. Al-muhim takun fis lillahi ta'ala. Dalam envelope masuklah. Masuklah 1,000, 2,000, 10,000, ikut kemampuan kita. Masuklah RM10 bagi anak. Tak perlu nak upacara, tak akan tinggu raya baru nak bagi duit kepada anak-anak kecil. Dah lama. Itulah anak kecil tak layan kita. Assalamualaikum. Kenapa nak jawab pakcik? Ada apa-apa. Tinggu raya lah dia, tak bagi duit baru raya baru bagi duit. Sekarang dia tak layan kita. Salam saja. Salam lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maklumkan kepada kita sedekah tersembunyi, khasnya kalau untuk rahim, jiran, saudara kita. Allah Subhanahu wa taala bagi ganjaran yang tinggi. Dua tu malah tak ada jumpa di mana-mana amalan yang lain, iaitu menjadi husnul khatimah. Itu satu perkara lazim kepada kita. Tadfa'u maitatas su', dielakkan itu kita mati dalam keadaan tak elok. Dua, wa tadfa'u ghadbatar rabbi, tolak apa? Kemarahan Tuhan. Kan kita buat banyak dosa, Tuhan dah marah. Itu sebab ini tak jadi, ini tak jadi. Kan kalau kita sudah buat sedekah tersembunyi, khasnya kepada rahim, Allah akan ampuni dosa. Dan dia tak marah lagi. Bermakna elakkan kemarahan Tuhan. Kalau Allah marah, bila kita letak tangan atas pindah yang beruntung, sudah rugi. Ingok yang putih sudah jadi hitam. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Bila kita buat macam ni, cek diri kita, mesti ada masalah dengan Allah. Kita hubungan dengan Allah sudah ada rusak. Kalau kita masalah biasa ni, orang minum air dah sudah hilang dahaga, kita minum air lagi dahaga. Bukan noi. Kita dengan jiran bagi hadiah, dia suka. Kita bagi hadiah, makin dia benci kita. Bahal ni. Dengan anak ni kita sudah didik niat agama, tapi tengok dia sudah jalan tak betul. Hubungan kita dengan Allah, ceklah hubungan kita dengan Allah. Bila cek, melalui apa? Keluarkan sedekah. Bila keluar sedekah tersembunyi, Tuhan angkat kemarahannya atas dosa yang kita lakukan, sedar atau tak sedar. Mas sabun sudah. Jadi kita berhenti di sini ke atas. Dah masuk Isyak. Masuk. Berhenti di sini atas perjanjian. Kalau ada umur panjang, kita bertemu lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh tomban mandi. InsyaAllah kita bertemu sekali lagi. Cerita sambung cerita Rasulullah. Sebab dalam bulan Rabiul Awal ini, kalau ada guru datang sini nak mengajar tasawuf, sirah ke, atau sirah tak apa, itu apa, tafsir, itu tajwid, berhentikan segalanya, belajarlah, kenalilah Nabi Muhammad bawa apa kepada kita. Untuk kita sayang. Macam mana nak sayang kalau tak kenal? Tak kenal maka tak cinta.
Kenal bila-bila bab Nabi, amalannya, sunnahnya, aqwalnya, taqriratnya. Sebab Nabi bukan hanya bercakapan saja yang menjadi sunnah, amalannya sunnah, cakapan dia sunnah, pengakuannya sunnah, amalan sahabat sunnah. Jadi bila tenggelam dalam hayat Rasul, akan keluar dengan banyak keuntungan, banyak manfaat. Maafkan kami kalau ada salah silap, kasaran bahasa tersilap kata. Kita buka sisi soal jawab, tapi suara kuat oleh kerana hujan mensyapar kita. Ya. Soalan kita bagi 2 atau 3 soalan. Kalau saya tahu saya jawab, tak tahu nak diamlah. Nak cakap kita lain kali lah kita jawab. Ada suara dari belakang, tapi tak dengar sebab hujan kuat. Nak tulis ke? Boleh suara lelaki, suara kuat, boleh ambil daripada hajah belakang. Apa soalan ni? Soalan belakang? Oh, dia tinggi suara, katakan tak ada soalan. Okey, alhamdulillah. Kita ada soalan. Okey. Okey, sini kalau macam ini, marilah kita menggembirakan hati Rasulullah dengan bersalawat. Tapi bukan bersalawat duduk, hormat. Spek kopral datang rumah, kita berdiri minum teh. Ini Nabi Muhammad punya maulid. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat أو طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله داعي صلى الله عليه صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داعي، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد، إمام القبلتين، صلى الله صلى الله عليه وسلم، الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
الصلاة والسلام على حبيب رب العالمين. اللهم بارك لنا في حياتنا بالمصطفى، اللهم بارك لنا في أولادنا بالمصطفى، اللهم احفظ أولادنا بالمصطفى، اللهم اهد أولادنا بالمصطفى، اللهم اجعلنا من أهل الصفا والوفا، اللهم بارك في أعمالنا بالمصطفى، بارك في أوقاتنا وأرزاقنا وأعمالنا وإيماننا بالمصطفى. اللهم إنا سألناك ألا تجعلنا عن باب جودك خائبين، اللهم لا تردنا عن باب جودك خائبين، واجعل النبي لنا من الشافعين. اللهم فرحنا يا ربنا بلقائه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم هب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، هب لنا من طاعتك ما تبلغنا به جناتك، هب لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم عزنا ولا تذلنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وكن لنا ولا تكن علينا. فوضنا إليك أمورنا فلا تكلنا إلى سواك، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. إني توكلت على الله ربي وربكم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Wahai Tuhan kami, senarikanlah hati kami dengan cinta pada Nabi Muhammad SAW. Anugerahkan kami dan layakkan jamaah kami untuk dapat syafaat Rasulullah, untuk dapat bertemu bermimpi Nabi Muhammad SAW. Wahai Tuhan kami, mampukan kami dan layakkan kami untuk masuk syurga-Mu dengan beramal dengan syariat-Mu dan apa yang ditinggal oleh Rasulullah SAW. تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، تب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Wahai Tuhan kami, lindungikanlah kami, anak kami, jamaah kami, suami istri kami, ibu bapa kami, guru-guru kami daripada segala bala bencana, ujian besar, ujian berat, penyakit dan benda yang tak diingini dengan rahmat-Mu ya Allah. Allahumma inna sa'alnaka fala taruddana amma bijudika khaibin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.